Apakah Sirotol Mustaqim itu? Bahagian 4. Di dalam video sebelum ini telah dinyatakan bahawa Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya yang setia dikurniakan kemenangan dalam peperangan seperti mana yang disebut dalam surah As-Saff ayat 14. Persoalannya, mengapakah kebanyakan manusia memahami bahawa Nabi Isa tidak menang dalam perang, malah telah mati di tiang salib? Dan ada yang mengatakan Nabi Isa sedang berada di langit dan tidak mati sehingga ke hari ini. Jika demikian, bermaksud Nabi Isa tidak berjaya dalam dakwahnya. Pahaman sedemikian ternyata kontra dengan apa yang difirmankan oleh Allah dalam surah Asy-Syarr ayat 14. Jelas melalui ayat tersebut bahawa Nabi Isa bukanlah Nabi yang gagal menggetapi nubuat para Nabi Bani Israel sebelumnya, atau Nabi yang hanya berdakwah selama 3 tahun dan kemudian dia disalib. Ayat ini membuktikan bahawa Nabi Isa menang dalam peperangan dan berjaya menjadi penguasa di bumi. Tidak masuk akal jika ada Rasul Allah yang gagal dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan din Allah di bumi. Bukankah Allah yang Maha Kuasa senantiasa membimbing mereka selama mereka taat kepadanya? Walaupun sejarah kejayaan Nabi Isa dan generasinya tidak ditemui saat ini, itu tidak bererti sejarah dan karya mereka tidak ada. Menjadi lumrah bagi penguasa kafir musyrik, yaitu Romawi pada masa itu, untuk menghapuskan semua peninggalan peradaban Islam pada zaman Nabi Isa alaihissalam demi maksud dan tujuan tertentu. Kisah kekuasaan Bani Israel pada zaman Nabi Isa dinyatakan secara indah dalam bahasa perumpamaan sebagai hidangan dari langit. Surah Al-Ma'idah ayat 112 hingga 115. Ingatlah ketika pengikut Isa berkata, "Hai Isa putra Maryam, sanggupkah Rabbmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?" Isa menjawab, "Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman." Mereka berkata, "Kami ingin memakan hidangan itu, dan supaya tentram hati kami, dan supaya kami yakin bahawa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu." Isa putra Maryam berdoa, "Ya Rabb kami, turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki yang paling utama." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, barang siapa yang kafir di antaramu sesudah turun hidangan itu, maka sesungguhnya aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah aku timpakan kepada seorang pun di antara umat manusia." Untuk memperoleh hidangan tersebut, Bani Israel diwajibkan untuk beriman dan taat kepada Allah, termasuklah perintah untuk berperang. Mereka sangat berharap dapat menikmati dan menyaksikan datangnya hidangan tersebut semasa hidup mereka. Nabi Isa pernah berkata kepada pengikutnya, katanya lagi kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa." Injil Markus 9 ayat 1. Kerana itulah mereka meminta Nabi Isa berdoa kepada Allah agar diturunkan, yakni dianugerahkan hidangan dari langit tersebut. Ikuti ulasan seterusnya berkaitan hidangan dari langit ini dalam video yang akan datang. Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih dan Penyayang.